Okey, kelas pastikan masing-masing dah ada buku tulis matematik. Bawa balik tak buku tulis? Semua bawa balik ke Alif Daniel? Ya, bawa balik ke. So make sure ada buku tulis tu, buku latihan tu, and then ada pen dan ada kalkulator. Okay, apa yang cikgu akan buat hari ni adalah cikgu akan terangkan mengenai ubahan bergabung. So, kamu belajar ubahan bergabung ni untuk apa? Sebab kita ada buat PB Pop Quiz 2. Okay, PB Pop Quiz 2 yang awak dah buat lepas sebelum ni adalah Pop Quiz 1. Okay, yang saya dah ada bagi markah. So masing-masing dah tengok markah, siapa yang kena ulang pun cikgu dah suruh ulang dah. Okay, yang ni Pop Quiz 2. Dia merangkumi ubahan bergabung. So, saya sentuh sikit lah dekat sini apa yang saya dah ajar melalui video. Saya harap awak dah tengok video. Okay, Ajim dah tengok video belum? Apa itu? Awak dah tengok video belum? Video ubahan bergabung cikgu yang Tengok minggu tak faham lepas. aku. Tengok tak faham? Amar? Amar? Dah tengok cikgu tapi tak faham juga. Oh, tengok tapi tak faham. Okay, tak apa. Cikgu akan terangkan hari ni. So, make sure awak fahamkan betul-betul. Kalau tak faham, terus awak buka je mic and then tanya cikgu, okay? Okay, so apa yang kita dah belajar adalah mengenai ubahan langsung, ubahan songsang. Iaitu yang awak buat pop quiz yang pertama tu. So untuk pop quiz yang kedua adalah ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni sebenarnya ia gabungan antara ubahan langsung dan ubahan songsang. Kita akan recall balik lah macam mana ubahan langsung, macam mana ubahan songsang. Benda ni saya kata konsep ni betul-betul mudah. Just awak kena fahamkan betul-betul. Okay. Kita tengok ni. Kita ada dua je jenis ubahan. Langsung dengan songsang. Bila awak tahu dua ni senang lah kita nak gabungkan. Okay, ubahan langsung. Okay, soalan akan buat ayat macam ni. Okay. Y berubah secara langsung dengan X. So awak nampak ada dua pun boleh ubah kat situ. Ada Y dengan X. Tapi ingat dalam soalan, dia tak semestinya guna Y dengan X. Dia boleh guna A, B, C sampailah Z tu. Okay. So dia kata Y berubah dengan X. Berubah secara langsung dengan X. So apa yang perlu awak buat adalah awak kena buat persamaan. Buat persamaan ni sangat penting. Kalau tak ada persamaan ni macam mana lah nak buat untuk the next step kan? So persamaannya macam ni. Kalau dia kata Y berubah secara langsung dengan X, so awak buat Y sama dengan KX. Okay, Y sama dengan KX. K ni apa? Siapa-siapa ingat tak cikgu? Cikgu pernah ajar dalam Google Meet sebelumnya. Sebelum ni pun cikgu pernah ajar. K tu apa? Siapa-siapa ingat K tu apa? Ashraf Hakimi. K tu apa? Ashraf Hakimi. Dengar cikgu tak? Diam je ni. Fasham. Fasham. K tu apa Fasham? Tak tahu, aku lupa. Tak tahu. Lupa. Okay, K itu adalah pemalar. Okay. Ni adalah pemalar. Okay, kalau kita nak buat ubahan langsung ke, ubahan songsang ke, K mesti ada. Okay, disebabkan dia ubahan langsung, so X tu berada di atas. So Y sama dengan KX. K tu mesti ada. Okay, kita tengok pula dekat ubahan songsang. Kalau dia cakap Y berubah secara songsang dengan X. So macam mana dia punya persamaannya adalah Y sama dengan K. K mesti tulis. K tetapi disebabkan dia songsang, X tu jadi bahagi. Kita letak dekat bawah iaitu K per X. Faham tak dekat sini? Okay. Okay, kalau tak faham beritahu je.
Okay, so K. K tu ingat pemalam mesti tulis. Jangan tinggalkan. Okay, so contoh lain. Kalau lebih daripada 2 pun boleh ubah. So dekat sini dia kata Y berubah secara langsung dengan A dan B. So ingat secara langsung kita letak dekat atas sahaja iaitu pendaraban. Kalau ubahan songsang kita letak dia dekat bawah iaitu dia jadi bahagi. Kena ingat tu. Okay. So Y sama dengan K wajib tulis. Disebabkan dia ubahan langsung, kita letak A, B tu dekat atas sahaja. Dia darab lah kat situ. K darab A darab B. Okay. And then kalau ubahan songsang, Y berubah secara songsang. Kalau songsang ingat je. Songsang jadi bahagi. Kita letak dekat bawah. Awak kena ingat lah. Kalau songsang ni pergi letak kat bawah. Okay. E dan F. Iaitu kita tulis persamaannya adalah Y sama dengan K bahagi dengan E dan juga F. K per EF. Macam tu. Ingat songsang jadi bahagi ataupun dia jadi per letak dekat bawah. Kalau ubahan langsung dia jadi darab. Letak sebelah sahaja. Okay? Boleh tak? Faham setakat ni? Plus Boleh. Awish Haziq. Ya, cikgu. Zari, okay, good. Okay, kita cuba buat contoh yang bergabung pula Okay, ni semalam kelas cikgu yang kelas lain Okay, good makin ramai yang masuk, Alhamdulillah. Okay, so Y, kita tengok yang bergabung Y berubah secara langsung dengan X. Lepas tu dia ada cakap juga dan secara songsang dengan Z. Dalam satu ayat tu ada langsung, ada songsang. So kita buatlah dia punya persamaan. Ingat persamaan kita tengok ni apa Y. Y kan start dengan Y. So Y sama dengan. Macam tu. And then tulis K. K wajib sebab dia adalah pemalar. Okay, kita tengok secara langsung dengan X. So X ni nak letak dekat atas ke letak dekat bawah? Seorang boleh jawab? Atas, cikgu. Yes, Atas. good. Letak dekat atas, pandai. And then secara songsang dengan Z. Kat mana kita nak letak Z ni? Atas ke bawah? Bawah. Very good. So Z berada di bawah. So ini adalah dia punya persamaan. Okay, awak dapat buat persamaan ni. The next step akan jadi betul lah. Okay, kita buat nombor 2 pula. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okay, ada secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan S. Okay, ni macam mana nak tulis ni? Kita tanya siapa ni? Haziq Firdaus. Haziq Firdaus? Ya, cikgu. Macam nak tulis ni dia punya persamaan? Apa yang kita perlu tulis dulu? Kita kena tulis dulu P, cikgu. Yes, good. P. Lepas tu? Lepas tu sama dengan Bagus. Sama dengan K, K, Q Q. Okay, Q tu dekat atas ke dekat bawah? kat atas. Pandai. Kenapa dia dekat atas? Sebab dia kuasa 2. Bukan sebab dia kuasa 2. Sebab dia dia ubahan. pemalang. Sebab dia ubahan langsung tu. Nampak? P berubah secara langsung. Kalau kata langsung, letak dekat atas. Okay, tulis Q. Q saja ke? Q kuasa 2. Pandai. Okay, good. Q kuasa 2. Dah habis ke? Belum. Lepas tu? Satu letak apa tu yang Per. per S dekat bawah sebab dia secara songsang. Okay. songsang. Very good Haziq Firdaus. Okay. Yang lain ada nak tanya tak? Okay.
kita tengok latihan pop quiz 2. Okay, so pop quiz 2 ni dia akan tanya mengenai ubahan bergabung dan juga ialah ubahan bergabung. Okay, so pop quiz 2 ni yang ni cikgu buat latihan. Okay, so soalannya tak sama dengan pop quiz yang cikgu akan bagi nanti. So awak hati-hatilah, tapi soalannya lebih kurang sama. Macam cikgu ubah nombor sahaja. So bila awak buat pop quiz nanti, make sure awak tengoklah betul-betul nombor tu berbeza lah daripada latihan yang cikgu buat sekarang ni. Okay, link pop quiz 2 akan dibagi selepas kelas ni. Saya bagi masa awak jawab sampai pukul 12.30 malam ni. Okay, so boleh buatlah dalam Google Form tu. Okay, kita tengok soalan 1. Ada 3 sahaja soalan dalam pop quiz ni. Ingat soalan ni tak sama tau, dia ubah-ubah nombor sahaja. Okay, soalan 1. Okay, diberi X sama dengan negatif 6 apabila Y sama dengan 2. Okay, so dekat sini dia bagi maklumat nilai. X negatif 6, Y sama dengan 2. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, kalau arahan macam ni awak kena faham. Jawapan dia mesti, kalau kata ungkapkan Y, jawapan dia mesti Y sama dengan something. Bukan X sama dengan something ataupun huruf lain. Ungkapkan Y maksudnya Y yang berada di depan. Okay? Okay, so kita tengok A. Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X. Okay, macam mana nak tulis dia punya persamaan? Y, awak nampak ke? Saya besarkan sikit ya. Y berubah secara songsang dengan X. Okay, saya nak seorang lah. Danish Kimi ni. Danish. Line dia tak betul cikgu. Oh, line ni tak betul ya ke? Okay, kita tengok siapa lagi. Afiq Afnan. Afiq Afnan. Ya. Afiq Afnan, macam mana nak buat persamaan untuk 1A ni? Tak tahu. Tak tahu. Baru je cikgu cikgu terangkan. Okay, tak apa, awak dengar lepas ni. Y Good. Aziz Firdaus. Okay, Y sama dengan kena buat apa? dia tak ada K cikgu. Kena ada K. K wajib. Okay, K pandai. Okay. Negatif 6. Okay, negatif 6. Kak, kita buat persamaan dahulu. Nanti kita baru masukkan nilai tu. Y berubah secara songsang dengan X. So, dia punya persamaan adalah Y sama dengan K. Kalau secara songsang, X tu kat bawah ke apa? Ke kat atas? Kat bawah. Kat bawah. Okay, very good. Okay, K per X. Okay, buat ni dahulu. Okay, so selepas awak dapat persamaan ni, barulah kita masukkan nilainya. Okay, so dekat sini nilai, dia bagi X negatif 6, Y 2. So kita masukkanlah. Y ni jadi 2. Okay, tak payah kurungan lah. Dia tak ada kawan pun, letak je 2 macam tu. So sama dengan K per dengan X. X adalah negatif 6. Okay, kita gantikan nilai X dengan Y tu. Okay, selepas tu kita nak cari K. Okay, kalau kita nak cari K, K kena tinggal seorang-seorang. Negatif 6 tu kena pindah ke sebelah. Okay, disebabkan K bahagi dengan negatif 6. Dia bahagi. Kalau pindah sebelah, operasi mesti berlawanan. Kalau bahagi, lawannya adalah darab. Okay, kalau tambah lawannya tolak. Yang tu awak kena tahulah. Tambah lawannya tolak. Kalau darab lawannya bahagi. Kalau bahagi lawannya darab. Okay, so bermaksud kalau negatif 6 ni pindah ke sebelah, dia akan jadi darab lah. Okay,
Okay, 2 kali dengan negatif 6. Dapatlah K. Okay, berapa K? Guna kalkulator. Seorang beritahu. Berapakah nilai K? Okay, good. K adalah negatif 12. Okay. Adakah ini jawapan akhir awak? Tak. Belum. Belum lagi. Sebab soalan dia kata ungkapkan Y. So bermaksud jawapan mesti Y sama dengan something. So awak tengok ni. Daripada sini kita boleh guna jawapan akhir. So jawapan akhir kita adalah Y sama dengan K kita dah tahu adalah negatif 12. Kita gantikan. Negatif 12 perkan dengan X. So inilah jawapan akhirnya. Okay. Kalau kata persamaan K tu mesti ada nilai. Kita kena cari nilai K tu. Okay, kita pergi B. Okay, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Sama dengan Yes, sama dengan Yazid Firdaus. Very good. Y sama dengan K. K Lepas tu per per X kuasa 2. X kuasa 2. Macam tu. Okay? Sebabkan ni songsang. Kita kena letak dekat bawah. And then dia bukan X sahaja. Soalan kata X kuasa 2. So kita letak kuasa 2 kat situ. So selepas tu kena buat apa? Muas. Maksudnya muas ni baru masuk kot. Muas. Ya, cikgu. Lepas tu rasa-rasa kena buat apa? Lepas dah dapat persamaan ni. Boleh tak Muaz? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Okay, Fasham. Lepas tu buat apa? Letak nilai ko. Letak nilai. Nilai apa? 2. 2 tu apa? 2 tu Y. Yes, 2 tu pandai. dijadikan 2. Ya, lepas tu K kita tak tahu. Kan? Lepas tu? Negatif 6 kuasa 2. Yes, Negatif negatif. 6 kuasa 2. Okay, good. Negatif 6 kuasa 2 ni make sure awak buat kurungan. Buat kurungan and then kuasa 2. Okay? Okay, selepas tu kita selesaikanlah. So 2 sama dengan K. Negatif 6 kuasa 2. Check guna kalkulator. Berapa? Make sure ada kurungan. Okay, berapa negatif 6 kuasa 2? Anyone? Negatif 72 je. Negatif? 72. 72, are you sure? Sekejap. Negatif 6, make sure dalam kurungan tau, dalam kurungan. And then kuasa 2 tu kat luar kurungan. Ni semua tak ada kalkulator kan ni? Amar. 72, cikgu. 72? 6 kali Ah. 6. Ya ke 72? Negatif 6 kuasa 2. Ya je ke? 72. Awaknya betul. Bukan 36 ke? 36. 36. Bukan juga. 36. Macam mana awak dapat 72? Masa 3 ke awak buat? Guna yang punca kuasa kot cikgu. Awak gunalah kuasa 2 tu kat dalam kalkulator. Ke tak bawa balik kalkulator? Ke tak ada? So, kat sini nak cari K. So, 36 pindah sebelah, dia akan jadi operasi darab. Okay? Sebab tu bahagi, pergi sebelah jadi darab lah. So, K 36 kali 2 baru 72. Okay? Oh, ramai dah advance ni rupanya.
Okay, so K adalah 72. Okay, so ni belum lagi jawapan akhir ya. Kita ambil yang ni. Kita masukkan sebab you suruh ungkapkan Y kan. So Y sama dengan K. Kita dah cari tadi 72 perkan dengan X kuasa 2. So inilah jawapan yang kita nak. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan nombor 1? Soalan nombor 1 untuk pop quiz macam ni lah. Tinggal lagi saya ubah dia punya nombor. Tak ada cikgu. Okay, kita pergi soalan nombor 2, okay? Mesti take note Kalau tak nanti tak boleh jawab nanti. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni kalau awak baca sekali pasal kelajuan. Yang ni melibatkan orang panggil apa? Penyelesaian masalah kat sini. Soalan ni tak direct. Macam soalan nombor 1 tu adalah soalan yang sangat direct. Okay, yang mudah yang sepatutnya awak boleh jawab. Okay, soalan nombor 1 tu jenis soalan macam tu awak kena buat banyak latihan. Dia banyak latihan dekat dalam buku latihan warna purple tu. Okay, jangan lupa buat. Okay, apa yang saya tengok adalah penghantaran latihan yang saya terima untuk minggu lepas sangat sikit. Okay, ni menunjukkan awak tak buat latihan lah. Okay, yang saya bagi latihan pun tak banyak pun. Okay, so tolonglah buat dan hantar. Okay, supaya cikgu boleh check. Tak pasti boleh PM cikgu saja. Okay, ada ramai juga student yang cuba buat yang PM cikgu tanya nak buat macam mana. Okay, which is very good. Okay, soalan nombor 2. Kelajuan sebuah kereta V. Okay, so kita bulatkan dia punya, kita panggil apa? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni yang huruf-huruf lah. A, B, C, D sampai Z tu. Okay, kelajuan kereta. Ya Allah. Kelajuan kereta V. Okay, saya bulatkan. Berubah secara langsung dengan jarak S. Okay, kelajuan dia guna huruf V. Jarak dia guna huruf S. Dan secara langsung. Dia cakap secara langsung Dan secara songsang dengan T. Okay. V berubah secara langsung dengan S dan secara songsang dengan T. Okay. Dia bagi, soalan bagi V adalah S per T. Yang bentuk macam ikan tu kan. Macam ikan ni adalah bermaksud dia nak tunjukkan hubungan ubahan antara V, S dengan T. Dia bukan persamaan tau. Dia adalah hubungan ubahan. Okay. And then dia ada bagi satu nilai iaitu K sama dengan 2. So bermaksud mudahlah untuk awak. Tak perlu cari K. K dia dah bagi dah. Okay, selesaikan yang berikut. Okay, kita tengok Nyatakan jarak S. Dia suruh cari S. Jika kereta tersebut bergerak pada kelajuan V sama dengan 80 meter per second, ms negatif 1 meter per second. Okay, awak boleh hiraukan saja dia punya apa orang panggil tu? Unit. Unit tu tak penting kita tengok dia punya nombor saja. Okay, dalam masa T30 saat. Okay, first of all yang perlu awak buat adalah awak kena tahu dia punya persamaan. Okay. Okay, so awak buat tengok ni. V. Okay. Sama dengan. Berubah secara langsung dengan S. So jangan lupa K. Berubah secara langsung dengan S. S letak sebelah. Dan secara songsang dengan T. T letak dekat bawah. Okay. Macam ni saja. Okay. Bila dapat ni, the next soalan senang dah. Okay, so dia bagi K adalah 2. And then dia ada bagi ni K adalah 2, V 80, T 30. Kita masukkan saja. Okay. V adalah 80. Okay, sama dengan K adalah 2. S kita tak tahu, kena cari S. Perkan dengan T adalah 30. Macam ni je. Okay. So bila dah masukkan dengan betul, kita boleh cari S. Okay. So kat situ kita boleh nampak lah dekat
kita nak cari S kena sorang-sorang. 2 dengan 30 kita kena ubah pindah ke sebelah. Okey, disebabkan ini pecahan, kita boleh buat apa orang panggil darab silang. Okey. So darab silang 2 turun bawah, 30 naik atas. Okey, kalau turun bawah tu maksudnya jadi bahagi. Kalau naik atas tu maksudnya jadi darab lah. Okey. So dia akan jadi macam ni ya. 80 kali 30 bahagi 2. And then S tinggal dah sorang-sorang. And then so apa yang perlu awak buat adalah awak tekan kalkulator awak. 80 kali 30 bagi 2. Berapa? 2400. 2400, 2400. Betul tak? 2400. 80 kali 30, 2400. And then kita bahagi 2. So dapat berapa? 1200. Okay, check balik. Okay, ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan A? Soalan nampak susah tapi sebenarnya senang je. Okay. Boleh kita pergi yang B? Respon please. Jangan diam je. Boleh. Boleh cikgu. Alright. Okay, B. So, hitung masa T yang diperlukan jika V sama dengan 140 dan S sama dengan 350. Okay, disebabkan ni soalan yang sama. So, kita menggunakan persamaan yang sama iaitu V sama dengan KS per dengan T. Okay, kita buat B tau. Okay, so kita nak masukkan nilai apa ni? Okay, seorang bagi tahu. Iman Hakimi. Ya. Nak masukkan nilai. V ni berapa nilai? Kita nak masukkan nilainya. 140. Pandai 140 sama dengan K? K ni apa ni? K je lah. K je lah. Tengok kat soalan dekat atas tu. Dia beritahu dah nilai K. K 2. Pandai. K2. S? S 1200. S 1200 tak? Ni soalan B. Tak tahu Dia tak lagi ada- S dia. S tak tahu lagi. 350. Ni dia ada beritahu. S 350. 350. Nak tulis macam ni je ke? Kurungan je. Letak kurungan. Bermaksud 2 kena darab dengan 350. Dengan T kita nak cari. Okay, so macam mana nak cari T ni ya? Any idea siapa-siapa boleh beritahu? Macam mana nak cari T ni? Kena bahagi. Kena darab. Kena darab. Apa darab apa? Yang mana kena darab? Satu 140 darab 2. 140 darab 2? 2 darab 350 je. Yes, 2 darab 350 dulu. Okay, very good. 2 darab 350 berapa? 700. 700 per dengan T. Yang lain kekal sama. Okay, selepas tu? Lepas tu macam Darab mana? silang. Darab silang. Darab silang. Darab silang apa? Zik Fidaus. Darab silang macam mana? Bahagi. Bahagi apa? 140 bahagi 700. Okay, so T tu tetap dekat sebelah tu lah, dekat bawah tu. Stay. Okay, kalau awak buat macam ni kan. Okay, 140 bahagi 700 sama dengan, so 700 dah pindah sebelah, tinggal 1 lah per dengan T. T tak boleh automatic je naik atas tau.
sebab dia berada di bawah. So T tetap berada di bawah, tak automatik naik atas. Awak boleh buat macam ni tapi jalan kerjanya akan jadi panjang lah. Okay, so macam mana perlu awak buat adalah bila kita nak cari satu pemboleh ubah, contoh kat sini T tu mesti berada di atas. Dia tak boleh berada di bawah. Okay, so macam mana nak buat adalah awak tukar tempat. T naik atas, dia pindah sebelah lah. Dia sebabkan dia kat bawah, dia pindah sebelah, dia jadi naik atas. Yang 140 tu pindah ke bawah. Dia macam tukar tempat. Okay, sebab kita nak T tu naik dekat atas, dia tak boleh berada di bawah. Okay, so T 700 bahagi 140. Macam tu. Okay, dia tukar tempat saja. Okay, so sekarang berapa nilai T? Lima. 5 je. Yes, very good. T adalah 5. Okay. Okay, tu adalah soalan 2. Macam ni lah juga soalan dalam pop quiz 2. Ini lagi awak tengoklah kalau ada dia punya nombor berubah. Okay. Okay, boleh saya pergi soalan nombor 3 tak? Soalan terakhir. Boleh je. Boleh ke boleh. Okay, very good. Respon yang baik daripada kelas MPP. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan dalam exam pun dia boleh dia bagi macam ni. Dia ada table. Ada jadual kat sini. Okay, jadual menunjukkan pemboleh ubah A, B dan C. Okay, tak guna pun XY kan. Biasa kita nampak XY kan. Dia guna A, B dan C. Okay, diberi bahawa A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan C. Okay, kita buat dulu dia punya persamaannya. Apa persamaan? A sama dengan K, B per C. Okay, very good Muaz. Bagi tepukan kepada Muaz. Okay, A sama dengan K. K, B per dengan C. Macam tu. Okay, sebab A berubah secara langsung. Kalau langsung, B letak dekat atas. Secara songsang letak dekat bawah. K mesti kena tulis. Ia memang wajib. Okay. Okay, hitung nilai X. Okay, dia suruh cari nilai X dekat sini. Okay, so sebelum kita cari nilai X, kita kena cari nilai K dahulu. Sebab K dia tak bagi. Kalau tak macam ni nak cari nilai X kan, kita cari K dahulu. So macam mana nak cari nilai K adalah kita guna table yang pertama iaitu 20, 10 dengan 4. Ni adalah nilai untuk A, B dengan C. Okay, so kita masukkan je lah. A jadi 20 sama dengan K kita tak tahu. Kita kena cari. B adalah 10, make sure buat kurungan, bermaksud idarab. Okay, C per C kat bawah adalah 4. Okay, so 20 sama dengan 10K bahagi 4. Okay, nak cari K macam mana? Nak cari K macam mana? Anyone? Tadi cikgu dah ajar macam mana? Dia ada pecahan 10 dengan 4 atas bawah tu. Awish, Haziq. Ya cikgu. Macam mana nak selesaikan cari K ni? 10 dengan 4 tu kena buat apa? Kena tukar tempat cikgu. Tukar tempat macam mana tu? 4 naik atas, 10 turun bawah. Yeah, very good. Okay, 4 naik atas, 10 turun bawah. Dia jadi darat silang macam ni Okay, so 20 kali dengan 4. Ni naik atas tu maksudnya darab lah ya. Okay, bahagi dengan 10. Sama dengan K. Macam ni. Okay, so selepas tu guna kalkulator. Dapat berapa? Buat sekali harum pun boleh. 20 kali 4 and then selepas tu bahagi 10. 80. Soalan cikgu. Okay, sama dengan? 8. 8. Okay, very good. So kita tahu dah K sama dengan 8.
Adakah ini dah menjawab soalan? Belum. Belum. Okay. So kita ambil yang ni balik. Ya, Dia dia nak punya X tu. ya, X bukan you nak K kan. Tetapi untuk cari X kita kena cari K. Okay, kita ambil yang ni balik sama. A sama dengan K kita dah tahu iaitu 8 B per C. So barulah kita boleh cari X. Cari X guna yang ni pula. Okay. 36 X 2. So A adalah 36. 8. B adalah X. C adalah 2. Okay, macam mana nak cari X? Siapa-siapa volunteer? Kena 2 pergi atas, 8 pergi bawah tu. Okay, good. Aziz Firdaus. Okay, 2 naik atas, 8 pergi bawah. Okay. Jadi macam dah silang lah. Okay, 36 kali 2 bahagi 8. So, X dah tinggal seorang. So, X berapa? Guna kalkulator. 36 kali 2, lepas tu bahagi 8. 7. Berapa jawapan? 7. 7? Are you sure? Saya dapat lain. 36 kali 2, 72 kan? And then, kita bahagi 8. 9. 9 ego. 9. Okay, so dapatlah jawapan dia. X adalah 9. Okay, so basically macam ni lah soalan dalam ubahan. Kita dah habis lah tajuk ubahan, tajuk pertama. Tajuk pertama dah habis, tajuk kedua pun dah habis. Yang transformasi tu, kita tinggal tajuk last sekali, trigonometry. Okay, kita akan start belajar minggu depan lah trigonometry tu. So, buat masa ni, Cikgu 8P tu dah tarik mana tu? 8B. Ni, K kan dapat 8 kan? Betul tak? K. Oh, B. K K tu kan dapat tukarkan jadi dengan B. Ya, betul. Barulah boleh cari X. Okay? Okay. That's why kita kena cari K. Kalau tak nanti kita tak dapat penyelesaiannya. Okay, ada lagi nak tanya? Tak Tak ada. ada je. Tak ada. Okay, so selepas ni cikgu akan bagi borang kehadiran. Okay, Google Form. Kejap ya. Google Form untuk kehadiran pada hari ini. Okay, awak tengok kat chat. Saya ada bagi satu link untuk kehadiran Google Meet minggu 10. Awak tekan, awak isi nama awak. Okay, jangan isi nama kawan yang tak hadir. Isi nama awak sahaja. Okay, so selepas kelas ni, cikgu akan bagi link untuk pop quiz 2. Pastikan awak buat dengan jalan kerjanya sekali. Ada 3 soalan. Okay, so make sure buat. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu macam mana nak buat. Okay, kalau tak pasti, jangan bagi kat saya benda yang tak apa-apa je. Lepas tu nanti dapat kosong. Lepas tu kena ulang balik. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, awak isi kehadiran tu and then awak boleh left. Okay, saya tamatkan kelas untuk hari ini. Tahniah kepada siapa yang join pada hari ini. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Nanti cikgu saya dah isi dah cikgu. Ha? Saya dah isi lah. Okay, very good. Kalau ada isi boleh Terima left kasih, Cikgu. Alright. Okay, take care, jaga diri, jangan mengarayau.